Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. نحمده سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوته. Jadi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah menghimpunkan kita pada hari ini di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. وفي ساعة من ساعات القبول على الله. Dan juga di waktu yang diterima permohonan dan permintaan daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Selawat dan salam ke atas Sayyidina Rasulillah. ومن أجل أن نسمع ما يمكن أن نستفيده من التذكير. Dan kita berhimpun pada hari ini untuk mendengar peringatan agar supaya dapat diambil manfaat daripada peringatan tersebut. رتب العلماء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذه المجالس في قراءة المولد أن يتكلم المتكلمون ويتكلم الدعاة والعلماء بعد القيام. Dan seperti mana sudah menjadi tradisi susunan tertib daripada para ulama radhiyallahu anhum bahawa penceramah akan daripada kalangan pendakwah daripada kalangan para ulama akan bercakap setelah daripada mahalul qiyam. حتى يجمعون بين الذكر وطلب العلم. Supaya dapat dihimpunkan dua perkara iaitu berzikir dan juga menuntut ilmu. وهو أعظم شرف أن تذكر الله وتطلب العلم. Dan kedua-dua perkara merupakan perkara yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu berzikir dan menuntut ilmu. ولا يوجد مجالس عند الله تبارك وتعالى أفضل من مجالس طلب العلم. Dan tidak ada majlis lain yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan majlis menuntut ilmu. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kalian lalu di kawasan di berhampiran dengan taman-taman syurga maka singgah duduk di sana. رياض الجنة ما هي؟ Jadi apa yang dimaksudkan dengan taman syurga? رياض الجنة هي البساتين والحدائق التي أعدها الحق تبارك وتعالى للفائزين في الجنان. Jadi yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga adalah kebun dan juga ladang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang berjaya di akhir akhirat di akhir akhirat nanti. من منا لا يريد أن يجلس في هذه البساتين وهذه الجنان التي أعدها الله للمتقين. Siapa di antara kita yang tak ingin duduk di dalam kebun dan ladang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk penghuni syurga? لكن نعرف أن هذه البساتين وهذه الرياض إنما هي في الجنة. Akan tetapi seperti mana yang kita telah ketahui, kebun dan ladang tersebut yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita hanya akan kita dapat di dalam syurga nanti. والجنة لا نحصل عليها إلا في اليوم الآخر. Dan syurga kita hanya boleh masuk ke dalam syurga setelah hari akhirat. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي موجودة عندكم. Akan tetapi seperti mana yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, taman syurga ada di dunia ini. تمرون عليها. Yang mana kamu lalu di sana. فإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا أي اجلسوا. Dan jika kamu lalu di kawasan berhampiran maka duduklah di dalam majlis tersebut. صحابة Di para sahabat merasa hairan. أين هي سنجلس؟ Di manakah kami dapat duduk? قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ Nescaya mereka pun bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan taman syurga wahai Rasulullah? قال صلى الله عليه وسلم مجالس العلم. Baginda sallallahu alaihi wasallam maksud taman syurga itu adalah majlis ilmu. وفي رواية حلق الذكر. Dan di dalam riwayat yang lain baginda menyatakan bahawa halaqah zikir. فمجالس العلم مثل مجالس الجنة. Jadi majlis-majlis ilmu seperti majlis di dalam syurga. ومجالسة العلماء عظمة عند الله تبارك وتعالى. Duduk menghadap para ulama adalah satu perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. ولكن الناس يغفلون على ذلك. Akan tetapi ramai manusia yang tidak sedari perkara tersebut. فإن طلب العلم من أشرف ما يطلب ويقتنى ويقصد عند الله. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah cara yang terbaik untuk mendekatkan diri dan juga perkara yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. والله تبارك وتعالى أعد لطالب العلم وللعالم وللمتعلم مراتب عظيمة عنده. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan
ganjaran yang besar kepada penuntut ilmu, kepada para guru dan juga kepada mereka yang mencintai ilmu. يقول سيدنا الإمام سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. Dan Sayyidina Isa ibnu Maryam telah berkata, يقول من علم. Beliau baginda menyebutkan barang siapa yang mempelajari وعمل. dan juga mengamalkannya وعلم. dan juga menyampaikan ataupun mengajarkan ilmu tersebut, كان ذاك عظيما في ملكوت السماوات. maka namanya akan disebutkan dengan megah di alam malaikat. يعني حتى أهل السماء يستعظمونه. Jadi mereka penghuni langit akan mengagungkan orang tersebut. ومع ذلك نجد كثير من الشباب ما يحبون يجلسوا مجالس العلم. Walaupun begitu hebat tawaran yang diberikan, tetapi ramai daripada kalangan pemuda yang tidak mahu menuntut ilmu. ولا توجد عندهم همة لطلب العلم. Dan mereka tidak bersemangat untuk menuntut ilmu. وهذا والعياذ بالله يجعل الجهل ينتشر في الأمة. Dan inilah yang menyebabkan kejahilan tersebar di kalangan umat. وقد قال صلى الله عليه وسلم. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, أن في آخر الزمان bahawa di akhir zaman يرفع العلم. ilmu akan diangkat ويكثر الجهل. dan akan ramai orang-orang jahil. ولكن كيف يرفع العلم؟ Akan tetapi bagaimana yang dikatakan sebagai ilmu itu diangkat? يرفع العلم بموت العلماء. Diangkat ilmu itu diangkat dengan kematian para ulama. فإذا مات العلماء Dan jika ulama telah pun meninggal dunia, لا شك أن الجهل يكثر. maka sudah pasti kejahilan akan terus tersebar. وبعد ذلك ما ينفع الندم. Dan setelah itu tidak ada guna lagi kalau kita ingin menyesal. كل يوم نسمع العالم الفلاني مات. Setiap hari kita dengar perkhabaran para ulama meninggal dunia dan wafat. ونحن نحزن عليه. Dan kita sedih atas pemergian mereka. ونعمل صورته بالفيسبوك. Kita sebarkan gambar-gambar mereka di Facebook. وصورته بالواتساب. Dan kita sebarkan gambar-gambar mereka di WhatsApp. ونعمل صورنا معه إذا تصورنا. Dan kita letak gambar kita post gambar kita bersama dengan ulama tersebut kalau kita sempat bertemu dengan ونكتب mereka. الله يرحمه. Dan kita tulis semoga Allah merahmati mereka. ونحن ما طلبنا عليه العلم. Kita tidak pernah menuntut ilmu, belajar dengan mereka. ونحن ما استغليناه في أخذ هذا الميراث عنه. Kita tidak menggunakan peluang yang untuk mengambil warisan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang ada pada mereka. ما يكفي أنك تتصور مع العالم. Jadi tak cukup kalau hanya sekadar kamu mengambil gambar dengan orang alim. واليوم كل الناس بغت تتصور. Dan pada hari ini seperti mana yang diketahui, semua orang nak ambil gambar. لكن شوف الصور ما تنفع. Tapi gambar yang kamu ambil tu tak akan mendatangkan manfaat. مثل الأخذ. Seperti mana jika nak dibandingkan dengan kamu duduk ambil ilmu daripada مثل mereka. الجلوس بين يدي العلماء. Duduk menghadap di bawah didikan mereka. والصبر على الأخذ في طلب العلم. Dan sabar dengan kepayahan yang kamu alami di dalam menuntut. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, فضل العالم keutamaan orang alim على العابد di atas seorang ahli ibadah كفضلي على أدناكم. كفضلي على أقل واحد منكم. seperti mana orang yang jika dibandingkan keutamaan orang alim dengan seorang ahli ibadah, perbezaannya seperti orang yang paling mulia dan juga orang yang paling rendah. ما يرفع الإنسان إلا بالعلم. Manusia tidak akan dikatakan sebagai manusia yang tidak manfaat jika tidak berilmu. ولا يمدح الإنسان إلا بالعلم. Dan manusia itu hanya layak dipuji jika dia berilmu. يقول سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah berkata, يكفي العلم شرفا dan ilmu itu adalah satu kemuliaan, أنه ينسب لمن لا يحسن. يعني شخص ليس عالم فيقول هذا العالم الفلاني يفرح يفتخر بنفسه. jadi يكفي العلم شرفا، يعني من شرف العلم أنه إذا قيل لفلان الجاهل هذا عالم يفرح به. Jadi dikatakan kemuliaan, nak digambarkan kemuliaan ilmu, jika ia dinisbahkan kepada seseorang maka orang tersebut akan bergembira. طيب إذا قيل للجاهل أنت جاهل. Dan juga kalau kita kata kepada orang yang tidak berilmu, kamu jahil, يتبرأ من ذلك.
akan marah dengan perkara tersebut. مع أنه جاهل Sedangkan dia memang jahil. ولكنه يبرأ من جهله Akan tetapi dia tidak mahu mengaku kejahilannya. مع أنه جاهل. Sedangkan dia itu orang jahil. فإذا كذب عليه وقيل له العالم الفلاني Tapi kalau kita berlapik dengan dia, cuba kita kata engkau ni orang yang mempunyai ilmu, يفرح بذلك. dia akan bergembira dengan kenyataan kita. لهذا ينبغي على المسلم أن يهتم بالعلم. Oleh kerana itu semua umat Islam perlu mengambil ilmu. قال سيدنا عبد الله بن مسعود Abdullah ibn Mas'ud menyatakan, خذوا العلم ambillah, belajarlah ilmu, جالسوا العلماء duduklah menghadap para ulama قبل أن يرفع sebelum mereka ini diambil. فإن رفعه بموت أهله. Dan belum ilmu tersebut diangkat, kerana ilmu akan diangkat dengan kematian para ulama. أما والله Demi Allah, إن رجالا sesungguhnya mereka para rijal قتلوا في سبيل الله yang terbunuh berjihad di jalan Allah, يعني ماتوا شهداء iaitu mereka mati dengan mati syahid. يتمنون Mereka akan bercita-cita لو رجعوا إلى الدنيا jika mereka boleh dikembalikan ke atas dunia. فقبضوا علماء Mereka ingin dimatikan sebagai seorang ulama لما يروا من كرامة العالم عند الله. kerana mereka melihat kemuliaan orang alim di Allah Subhanahu wa taala. كرامة العالم عند الله أعظم من كرامة الشهيد. Jadi kemuliaan orang alim di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih utama, lebih daripada keutamaan orang yang mati syahid. لهذا يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم Oleh kerana itu difirman Allah Subhanahu wa taala berfirman, أول ما يشفع يوم القيامة الأنبياء. orang pertama, golongan pertama yang akan memberikan syafaat adalah para nabi. لا شك لأن الأنبياء مرتبتهم أعظم من الخلق كلهم. Jadi para nabi ini tidak diragukan lagi, kedudukan mereka pasti lebih tinggi daripada manusia sekaliannya. ونبينا محمد أعظم الأنبياء. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling بل mulia. هو أعظم ما خلق الله. Dan dia adalah makhluk yang paling mulia yang pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. قال ثم العلماء. Dan kemudian disebutkan, kemudian kedudukan seterusnya adalah para ulama, ثم الشهداء. dan kemudian barulah para syuhada. فجعل شفاعة العلماء عند الله قبل شفاعة الشهداء. Mereka para ulama memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum mereka para syuhada. لماذا؟ Kenapa? لأنهم وراث الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. Kerana mereka adalah warisan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. لأنهم مبلغين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kerana mereka menyampaikan penyampaian yang diinginkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. قال سيدنا الإمام الغزالي Sayyidina Imam Ghazali telah berkata, ويكفي العلماء شرفا dan cukup dikatakan ulama itu adalah orang yang mulia, بأن النبي جعل مرتبتهم بين الأنبياء والشهداء. dan baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedudukan mereka setelah para nabi dan sebelum para syuhada. لهذا جاء عن سيدنا الإمام الحسن البصري Oleh kerana itu disebutkan oleh Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, رحمه الله تعالى semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, أن مداد العلماء dan sesungguhnya mereka para ulama, dakwah yang ditulis yang digunakan oleh para ulama يوزن يوم القيامة بدم الشهداء. jika ditimbang di hari akhirat nanti dengan darah para syuhada, فيرجح مداد العلماء. maka sudah pasti yang lebih berat adalah dakwah di pena yang digunakan oleh para ulama. ألا يحركنا هذا الفضل إلى همة طلب العلم؟ Jadi bukankah perkara ini dapat membakar semangat kita untuk terus menuntut ilmu? يكفي ترك مجالس العلم. Jadi jangan sekali kita tinggalkan majlis-majlis ilmu. يكفي إهمال العلم. Jangan kita mengambil remeh dengan ilmu. ما يرفع الإنسان إلا بالعلم. Kerana insan, kedudukan manusia itu akan diangkat hanya dengan kerana mereka ini berilmu. يرفع الله الذين آمنوا منكم Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darajat di kalangan kalian. والذين أوتوا العلم درجات. Iaitu dengan beberapa darajat diangkat orang yang berilmu itu beberapa darajat lebih tinggi daripada kalian. لهذا يقول أهل العلم Oleh kerana itu disebutkan oleh para ahlul ilm, ما رفع آدم عليه السلام إلا بالعلم. dan Nabi Adam kedudukannya diangkat kerana dia mempunyai ilmu. قال مولانا Allah Subhanahu wa taala berfirman, وعلم آدم الأسماء كلها. dan kami ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama sekaliannya, kesemuanya. علمه الله
فمقامه. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ilmu pengetahuan dan sebab itulah kedudukannya diangkat. لو كان هناك أفضل من العلم Dan kalau ada perkara yang lebih baik daripada ilmu, لجعله من نصيب آدم. maka Allah Subhanahu wa taala akan berikannya kepada Nabi Adam. ولكن لأن العلم لا يوجد أشرف منه. Akan tetapi tidak ada perkara lain yang lebih mulia daripada ilmu. فعلمه آدم عليه السلام. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ilmu pengetahuan. ثم أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم لما حواه من العلم. Jadi setelah itu mereka para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam kerana kekurangan ilmu dan berbanding dengan Nabi Adam. وقبل أن يأمرهم بالسجود مولانا Dan sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Nabi Adam, اختبر الملائكة. Allah Subhanahu wa taala menguji para malaikat. قال لهم مولانا Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, أنبئوني بأسماء هؤلاء. Cuba engkau wahai para malaikat jelaskan kepada wahai Nabi Adam jelaskan kepada aku nama-nama mereka حتى يبرز لهم untuk memperlihatkan kepada mereka هذا الإنسان الذي خلقه manusia yang telah Allah jadikan, وإن كان من طين walaupun ianya berunsurkan tanah وهم من نور. dan mereka diciptakan daripada unsur cahaya. ولا شك أن النور أعظم من الطين. Dan tidak ada keraguan, sudah pasti cahaya lebih mulia daripada tanah. ولكن أبرز لهم آدم بالعلم. Akan tetapi Nabi Adam diberikan keistimewaan dengan ilmu pengetahuan. فلما اختبرهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Dan ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyatakan Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pengetahuan di sisi kami tentang perkara ما tersebut. عندنا علم Kami tidak ada ilmu إلا الذي تفضلت به علينا. kecuali apa yang telah engkau beritahu kepada kami. ثم قال الله تبارك وتعالى لآدم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, يا آدم wahai Adam, أنبئهم بأسمائهم. tunjukkan, beritahu kepada aku nama-nama mereka. فأنباهم آدم. استعجب الملائكة. Maka para malaikat menyebutkan satu persatu yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فلما دعاهم للسجود Dan ketika mana mereka diperintahkan untuk bersujud, سجدوا لآدم عليه السلام. para malaikat bersujud kepada Nabi Adam. وإنما حقيقة السجود لما يحمله آدم من علم. Dan hakikatnya mereka bersujud kerana ilmu yang dibawa oleh Nabi Adam. لأن مقام العلم عند الله عظيم. Kerana kedudukan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah satu kedudukan, orang yang berilmu adalah mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. وهو اسم من أسمائه. Dan ianya dijadikan salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. وصفة من صفاته. Dan sifat dijadikan salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. فكيف لا نأخذ العلم؟ Jadi kenapa kita tak nak menuntut ilmu? يقول سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah telah berkata, العلم يحرسك. ilmu adalah penjaga kepada kalian, هو حارس لك. iaitu dia akan menjadi penjaga yang melindungi diri kita. يحرسك من ماذا؟ Dia akan jaga kita daripada apa? يحرسك من أن تقع في الحرام. Jaga kita daripada membuat perkara yang haram. يحرسك في أن تقع في شيء من المخالفات. Menjaga kita supaya tidak melakukan kesalahan. يحرسك حتى يكسيك مهابة أمام الناس فلا يقربون ولا يصلون إليك. Dijaga kamu supaya kamu mendapat kedudukan yang tinggi di kalangan manusia dan kamu tidak dihina dan direndahkan oleh manusia. يحرسك بمحبة الناس لك. Dan dijaga kamu agar supaya manusia cinta kepada kamu. قال والمال أنت تحرسه. Dan kemudian harta itu kamulah penjaga baginya. عندك مال تبحث عن تحفظه. Kerana kalau kamu memiliki harta, kamu akan bersusah payah mencari tempat untuk menyimpannya. تخاف عليه من السرقة. Sebab kamu takut ia dicuri. لكن علم Akan tetapi kalau ilmu, هو في الصدور. ia tersimpan di dalam dada. بل هو آيات بينات. Dan bahkan ia adalah tanda kebesaran yang kami tunjukkan, yang akan kami jelaskan. في صدور الذين أوتوا العلم. Dengan tersimpannya pada dada-dada mereka, iaitu ilmu. ما يحتاج إلى بنك.
Jadi tak perlu nak penjaga ولا إلى خزنة dan tak perlunya tempat untuk menyimpan ولا إلى مكان تحفظه. dan tak perlu kita cari bersusah payah mencari tempat untuk menyimpannya حفظه في القلب kerana ia tersimpan di dalam hati يتجلى لك ويظهر وقت ما تريده. yang akan muncul apabila ia diperlukan. ما يحتاج انك تعده. Tak perlu kita nak kira berapa banyak yang telah dipelajari. المال تعده. Harta kita perlu kira bilangannya, perlu menghitung jumlahnya. تحسب كم عندك مال. Kita akan kira berapa banyak harta yang kita ada. لكن العلم شرف. Akan tetapi ilmu itu adalah satu kemuliaan لا يعد yang tak perlu dihitung ولا يحصى. dan tak perlu nak dijaga. إنما هو مدد من الحق تبارك وتعالى. Adapun ianya adalah pemberian dan pembantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. سببه مجالسة العلماء. Dan kamu akan mendapatkannya dengan duduk menghadap para ulama. سببه حضور مجالس العلم. Dan kamu akan dapatnya melalui hadir majlis-majlis ilmu. وأما الذي يحرم من حضور هذه المجالس Dan bagi mereka yang diharamkan dari menghadiri majlis-majlis seperti ini ولا يأخذ العلم dan tidak pernah pergi menuntut ilmu, يأتيه الندم mereka akan menyesal suatu masa nanti. ولا ينفع الندم وقت في ذلك الوقت. Dan tidak guna penyesalan pada waktu tersebut. لهذا كان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: Oleh kerana itu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardah telah berkata, من فاته التعلم وقت شبابه barang siapa yang terlepas menuntut ilmu di waktu mudanya, فكبر عليه 4 لوفاته. maka takbirlah 4 takbir tanda kewafatannya. أنتم في سن الشباب، Jadi semua yang hadir ini kebanyakannya adalah pemuda. فلو فاتكم طلب العلم في هذا السن، Dan kalau kamu terlepas untuk menuntut ilmu di umur ketika kita masih muda, قال مثلهم مثل الميت. mereka diumpamakan oleh Imam Syafi'i seperti mayat. الميت نودعه بماذا؟ Mayat kita buat apa dengan dia? بالصلاة عليه 4 تكبيرات. Kita akan hantarnya pulang kembali dengan diiringi 4 takbir solat jenazah. فقال طالب العلم الشاب الذي لا يطلب العلم مثل الميت. Maka disebutkan oleh Imam Syafi'i, barang siapa yang waktu mudanya tidak menuntut ilmu, maka dia seperti mayat. واصبر على مر الجفا من معلم، Maka bersabarlah kepahitan yang kamu hadapi daripada para guru. فإن رسوب العلم في نفراته، Sesungguhnya keagungan ilmu itu terletak pada diri mereka. ومن لم يذق مر التعلم ساعة، Siapa yang tidak mampu menahan kepahitan menuntut ilmu, kepahitan yang seketika dialami ketika menuntut ilmu, تجرع ذل الجهل طول حياته. dia akan menghadapi keperitan kejahilan seluruh umurnya. ومن فاته التعليم وقت شبابه، Dan barang siapa yang terlepas peluang untuk menuntut ilmu di waktu mudanya, فكبر عليه 4 لوفاته. maka takbirlah 4 kali takbir tanda kewafatannya. وذات الفتاة، Dan kemuliaan seorang pemuda, والله بالعلم والتقى، demi Allah ianya adalah dengan ilmu dan juga dengan فإن ketakwaan. لم يكونا Dan jika mereka tidak ada dua perkara ini, فلا خير في ذاته، maka dirinya tidak ada kebaikan. معدود بين الأموات. Maka mereka akan diletakkan mereka akan dianggap seperti orang yang telah mati. العلم شرف، Ilmu itu adalah satu kemuliaan. العلم نعمة. Ilmu itu adalah nikmat. قال سيدنا الإمام علي: Sayyidina Imam Ali telah berkata, العلم يحرسك، ilmu itu adalah penjaga bagi kamu, والمال أنت تحرسه، dan harta kamulah penjaga baginya. والعلم يزيد بالإنفاق. Dan ilmu itu akan bertambah jika kamu memberikan, mengajarkannya. كل ما أعطيت وأنفقت علمت يزيد العلم. Setiap kali kamu infak, ajar ilmu, maka ilmu tersebut akan bertambah. كل ما حضرت مجلس علم فتح الله عليك. Setiap kali kamu hadir majlis-majlis ilmu, Allah akan berikan foto kepada kita. كل ما أعطيت طلاب العلم فوائد زادك الله الفوائد. Dan setiap kali kamu menambah fawaid yang ada pada ilmu, maka Allah akan tambahkan lagi fawaid yang lain. واتقوا الله ويعلمكم الله. Maka bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan berikan ilmu pengetahuan kepada kamu. فالعلم لا يحصل عليه أي إنسان. Maka ilmu itu bukanlah mampu dicapai oleh semua orang. ما هو كل إنسان يسمى عالم. Bukan semua orang layak digelar sebagai alim. رجال التقوى Mereka adalah rijal, orang-orang yang penuh
penuh dengan ketakwaan, الذين تعلموا yang mana mereka ini mendapatkan ilmu dengan proses belajar وعملوا بعلمهم dan kemudian mengamalkan daripada ilmu yang telah dipelajari. هؤلاء يزيدهم الله علما Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan tambah ilmu pengetahuannya. يغرفون من بحر الحق تبارك وتعالى Mereka akan menyelam di lautan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. واتقوا الله ويعلمكم الله. Bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. فكلما أنفقت في العلم يزيد. Dan setiap kali kamu infak mengajarkan ilmu, maka ilmu tersebut akan bertambah. قال والمال ينقصه النفقة. Dan harta itu akan berkurangan jika ia digunakan untuk dibelanjakan. يعني إذا تنفق المال Jadi kalau kamu belanjakan harta, والنفقة غير الصدقة. dan juga nafkah itu adalah tanggungjawab yang perlu ditunaikan. النفقة الواجبة التي تنفقها على أولادك وعلى زوجتك Ianya adalah perkara wajib untuk kamu tunaikan kepada isteri dan juga anak kamu, bukan seperti sedekah. عليك مسؤولية تجاههم. Kerana kamu bertanggungjawab ke atas mereka. تستلم الراتب في آخر الشهر Kamu dapat gaji di akhir bulan, وتنفق كله في الطعام maka semuanya akan diguna pakai di antaranya untuk beri mereka makan وفي الحاجات الضرورية. dan juga untuk menunaikan hajat keperluan mereka. ما يأتي نهاية الشهر الثاني إلا وقد ما في منه شيء. Dan kemudian apabila tiba hujung bulan yang seterusnya, duit dari hujung bulan yang pertama dah habis. لكن لو جلست عمرك كله تنفق العلم Tapi kalau dalam kehidupan kamu dihabiskan untuk menginfak ilmu, ما ينقص منه شيء، maka ilmu tersebut tidak akan pernah berkurang, يزداد. bahkan akan bertambah. لابد أن تكون عندنا همة Jadi perlulah kita bersemangat حتى نسلك طريق الأئمة. supaya kita dapat duduk berjalan di atas jalan yang pernah dilalui oleh para imam, فيكون نصيبنا إلى الجنة. dan ganjaran yang akan kita perolehi ada di syurga nanti. من سلك طريقا Barang siapa yang melalui satu perjalanan يلتمس فيه علما yang disandarkan kepada ilmu, سهل الله له به طريقا إلى الجنة. nescaya Allah akan mudahkan perjalanannya menuju ke syurga. والجنة ما تعطى بالسهل، Jadi syurga tak akan diberikan dengan begitu mudah. وأعظم وأقصر طريق لها طريق العلم. Dan cara yang paling terbaik untuk kita jalan menuju ke syurga adalah jalanan ilmu. والعلم لكل إنسان. Dan ilmu itu adalah hak milik semua manusia. ما هو العلم لزيد أو عمر. Bukan ilmu itu bukan dimiliki oleh Zaid ataupun Amr. قال النبي صلى الله عليه وسلم Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, طلب العلم فريضة على كل مسلم. menuntut ilmu itu adalah kefarduan ke atas setiap orang Islam. كل من يقول لا إله إلا الله Semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah واجب أن يطلب العلم. wajib menuntut ilmu. لكن الأخذ العلم يتفاوت. Akan tetapi dalam pengambilan ilmu itu berbeza-beza. فالفرض هو أن تعرف الواجب في أمور دينك. Yang pertama sekali kita ambil ilmu yang fardu, jadi mengetahui tentang kewajipan kita di dalam agama kita. وما زاد على ذلك فهو مندوب. Dan yang lebih daripada kewajipan kita ianya adalah mandub, yang sunat. فلا تقول هذا فقط لطلاب العلم أما أنا ما بطلب العلم. Jadi jangan sesekali kita kata kepada diri kita ilmu itu hanyalah dipelajari oleh pelajar-pelajar sekolah agama ataupun penuntut-penuntut ilmu, adapun bagi nisbah aku tak perlu nak belajar ilmu. إذا ما طلبت العلم كيف تعبد الله؟ Kalau kita tak belajar ilmu, macam mana kita nak menyembah Allah Subhanahu يقول wa ابن taala? رسلان Ibnu Ruslan telah berkata, وكل من بغير علم يعمل dan setiap mereka yang belajar ilmu tidak mengamalkannya, أعماله مردودة لا تقبل. jadi mohon maaf, setiap amalan yang tidak disertai dengan ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. يصلي ما يعرف يصلي. Jadi bagaimana kita nak solat sedangkan kita tak tahu cara untuk solat? يرتكب مبطلات في الصلاة وما يعرف أنها مبطلات. Kita akan melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat dalam keadaan kita tidak menyadarinya. يصوم ما يعرف أحكام الصيام. Kita puasa tanpa mengetahui hukum hakam puasa. وهكذا في أمور الدين. Jadi begitu jugalah dengan seluruh kebaikan urusan-urusan agama kita. لابد أن تحكم العلم Perlu kita mempelajari, mengambil ilmu pengetahuan tentang kewajipan من kita, أجل تصح عبادتك. supaya ibadah kita itu menjadi sah. وما في عمر لطلب العلم. لا يوجد عمر محدد لطلب العلم. Dan tidak ada had umur di dalam menuntut ilmu. جاء في الحديث Disebutkan di dalam sebuah hadis, طلب العلم menuntut ilmu
من المهد إلى اللحد. daripada buayan sehinggalah ke liang lahat. إمام أهل السنة والجماعة Mereka imam ahli sunnah wal jamaah. الإمام أبو الحسن الأشعري Imam Abu Hasan Al-Ash'ari yang merupakan imam kepada ahli sunnah wal jamaah. كان معتزليا Sebelum itu dia berpegang dengan pegangan Mu'tazilah. وطلب العلم على مذهب أهل السنة والجماعة وعمره 60 عاما. Dan dia mula mempelajari ilmu di atas pegangan ahli sunnah wal jamaah pada ketika umurnya 60 tahun. حتى صار إمام أهل السنة والجماعة. Dan setelah itu dia menjadi imam kepada ahli sunnah wal jamaah. فلا يكسل الإنسان لكبر. Maka jangan kita malas disebabkan umur yang telah lanjut ataupun telah meningkat dewasa. بل يكون عنده أمل وتفاؤل أن يحسن الله خاتمته بسبب طلب العلم. Boleh jadi dengan sebab usaha yang dilakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri umurnya dengan kebaikan, diberikan ilmu pengetahuan. فلو لقيت الله عالما. Dan kalau kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah menjadi orang yang berilmu pengetahuan, خير من أن تلاقيه جاهلا. maka itu lebih baik jika berbanding kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jahil. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم. Dan disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, مجلس علم majlis ilmu خير من عبادة 60 سنة. lebih baik dari satu majlis ilmu, lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. إنسان يتعبد الله Seorang manusia, seorang insan beribadah selama 60 tahun. وعنده أوراد وأذكار Dan dalam kehidupannya dipenuhi dengan wirid-wirid dan zikir. ويقوم الليل. Dan kemudian dia menghidupkan malamnya dengan ibadah. تعال احضر مجلس العلم. Dan tapi tidak datang menghadiri majlis ilmu. يقول لا أنا عندي ترتيبات وأذكار وأوراد. Dan kalau kita kata kepada satu kumpulan di dalam satu generasi meriwayatkan tentang karamat Sayyid Abdul Qadir Jailani, dan kemudian seterus di dalam pada generasi seterus juga kumpulan manusia yang meriwayatkan tentang karamat Sayyidina Abdul Qadir Jailani. ما يختلف عليه اثنان. Jadi tidak pernah ada orang yang berbeza pendapat tentang karamat Imam Abdul Qadir Jailani. في ولايته. Yang mana tidak ada orang dan tidak ada dua orang yang berselisih pendapat tentang kewalian Sayyidina Imam Abdul Qadir Jailani. حتى الجماعة اللي يقولون عليه
عليكم أنتم مبتدعة وتجلسون في مجالس البدع. Bahkan orang yang mentuduh kamu buat perkara bid'ah dan menuduh kita duduk di dalam majlis bid'ah pada hari ini, يقولون بولاية عبد القادر الجيلاني. mereka mengakui kewalian Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani. لهذا ما يختلف فيه لا صوفي ولا سلفي Jadi ولا orang وهابي. sufi, orang Wahabi tak pernah berbeza pendapat tentang kewalian Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jailani. كلهم مقرون بولايته. Semua orang mengakui kewalian Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jailani. كان فقيه حنبلي Dan dia juga adalah orang yang faqih, dipenuhi dengan ilmu. وجمع بين المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي. Dan dia menggabungkan di antara mazhab Hambali dan juga mazhab Syafi'i. فكان إذا سئل في مسألة يجيب بالمذهبين. Dan juga kalau dia ditanyakan tentang soalan, dia akan menjawab dengan memberikan pendapat yang terdapat di dalam dua mazhab. في يوم هو في خلوة. Dan pada satu hari dia duduk khalwah. رأى نور هكذا ضوء مثل النور. Kemudian dia melihat satu cahaya yang terpancar. وسمع مناد ينادي. Dan daripada suara tersebut keluar, daripada cahaya tersebut keluar suara. يا عبد القادر الجيلاني. Wahai Abdul Qadir Al-Jailani, أنا ربك. aku adalah Tuhanmu. قد رفعت عنك التكليف. Sesungguhnya aku telah mengangkat taklif, tanggungjawab daripada engkau. أي لو واحد منا في الليل وهو في الخلوة شوفوا. سمع هذا الكلام. Cuba kita bayangkan kalau kita menghadapi situasi yang sama dengan Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani. بيبكر الصباح ما عاد يصلي خلاص قال ربي رفع عني التكليف. Seesok dia sebangun pagi dia dah sembahyang subuh sebab dia kata Allah dah angkat tanggungjawab, taklif dah tak ada, dah tak perlu nak buat tanggungjawab. لكن عبد القادر الجيلاني إمام في العلم. Akan tetapi berbeza dengan Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, beliau merupakan imam di dalam ilmu. فسمع الصوت Apabila dia mendengar suara seruan tersebut, قال اخسأ أيها الشيطان اللعين. maka dia kata, pergilah engkau wahai syaitan yang dilaknat. علم أن هذا ليس الله Dia tahu bahawa yang menyeru itu bukanlah Allah. ولا يرفع الله عن خلقه التكليف Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat tanggung taklif kepada hamba daripada hambanya إلا بالجنون والموت. kecuali dengan kematian ataupun gila. هكذا يتحصن العالم من مزالق الشيطان. Begitulah mereka orang alim mampu mempertahankan diri mereka ketika berhadapan dengan tipu daya syaitan, ومن وساوس الشيطان daripada bisikan waswas syaitan, ومن مداخل النفس الأمارة بالسوء. dan juga mengawal jiwa dan hawa nafsu mereka daripada mengajak perkara yang kepada kejahatan. لهذا نحثكم أيها الحضور. Oleh kerana itu pada hari ini Sayyidi Syekh Niaz menyeru kepada semua kita yang hadir pada hari ini, حافظوا على مجالس العلم. tetap jaga kita untuk hadir di dalam majlis ilmu, واحضروا عند العلماء. dan juga duduk menghadap para ulama. وتأدبوا بهم. Beradablah dengan para ulama. وخذوا عنهم الأدب قبل العلم. Belajarlah adab daripada mereka sebelum kamu belajar ilmu. سيدنا الإمام مالك عمره 6 سنوات. Sayyidina Imam Malik pada ketika umurnya 6 tahun, يتيم. seorang anak yatim. ربته أمه. Ibunya yang mendidiknya. فلما أرادت أن تأخذه عند الإمام ربيعة الرأي. Dan ketika Imam Malik dibawa berjumpa dengan Imam Rabi'atul Ra'i, وكان من كبار علماء المدينة. yang merupakan salah seorang ulama besar di kota Madinah, لبسته الثياب dipakaikan pakaian التي تليق بطالب العلم. yang sesuai untuk menuntut ilmu, وأخذت بيده dan kemudian dipimpin tangan Imam من Malik أجل أن ترسله إلى مجلس ربيعة الرأي. untuk dibawa pergi ke majlis Imam Rabi'atul Ra'i. أوصته وصية عظيمة. Dan kemudian ibunya berwasiatkan satu wasiat yang sangat berharga, قالت يا مالك dan dengan berkata, wahai Malik, سأذهب بك إلى ربيعة. aku akan bawa engkau berjumpa dengan Rabi'ah. تخاطب ولد عمره 6 سنوات. Ibunya berbicara dengan anak yang berumur 6 tahun. لكن ولد صلحت تربيته. 6 tahun yang ditarbiyah dengan baik. الإمام الشافعي Imam Syafi'i تهيأ للإفتاء وعمره 13 سنة. layak untuk memberikan fatwa pada umurnya 12 tahun. قالت له يا مالك. Kemudian ibunya berkata, ibu kepada Imam Malik berkata, wahai Malik, خذ من ربيعة أدبه قبل علمه. ambillah daripada Rabi'ah adabnya sebelum kamu ambil ilmunya. الأدب ضروري قبل طلب العلم. Adab itu adalah satu perkara yang dituntut, bahkan dikatakan sebagai darurat, perlu ada sebelum menuntut ilmu. ما فائدة طالب العلم
العلم لا يحسن الأدب مع الكبار. Tidak ada faedah menuntut ilmu jika tidak beradab dengan orang yang lebih dewasa. ولا يحسن الأدب مع العلماء. Dan jika mereka tidak memperbaiki adab mereka dengan para ulama. يقول قال الله قال رسوله لا يتخلق بأخلاق النبي. Dia mengucapkan firman Allah dan sabdaan Rasul akan tetapi tidak beradab. وبعدين بنستفيد منه. Jadi apa manfaat yang boleh kita ambil daripada orang seperti ini? بعد أيام بتسمعوا يسب العلماء ويشتمهم. Dan setelah itu kamu akan dengar dia akan mencerca, memaki para ulama dan memburukkan para ulama. ويقول عالم الفلاني مبتدع وهذا مشرك. Dan dia akan tuduh orang alim ini adalah orang yang melakukan bid'ah dan satu lagi adalah membuat kesyirikan. كما نسمعك من كثير من الذين يتكلمون قال الله وقال رسوله. Seperti mana yang kita dengar pada hari ini, ramai orang yang berkata di dalam ucapannya terkandung firman Allah dan sabdaan Rasul. بعض طلاب العلم يحفظون في القرآن. Dan beberapa penuntut ilmu mereka menghafal Al-Quran. يحفظون في الأحاديث. Dan juga mereka menghafal hadis. ويقومون ويتكلمون بين الناس. Mereka diberikan peluang untuk berceramah di hadapan di khalayak ramai. ولكن ما عنده أدب مع أهل العلم. Akan tetapi mereka ini tidak beradab dengan ahlu ilmi. فيستخدم الكتاب والسنة في تكفير الناس وتبديعهم وتشريكهم. Maka muncullah golongan-golongan yang menggunakan Al-Quran dan juga As-Sunnah untuk mengkafirkan dan membid'ahkan orang lain. وكلنا نسمع ونشاهد ذلك. Dan semua di kalangan kita yang hadir pada hari ini dengar dan juga melihat apa yang disebutkan oleh Sayyidi Syekh Nia sebentar tadi. لكن الذي يجالس العلماء ويتربى عليهم. Berbeza dengan mereka yang duduk menghadap para ulama dan ambil tarbiyah daripada mereka para ulama. تنكسر نفسه. Mereka akan menghancurkan jiwa mereka, hawa nafsu mereka terlebih. فلا يتطاول لا على كبير ولا على صغير. Maka mereka tidak akan hilang adab mereka dengan baik dengan orang dewasa ataupun dengan orang kecil. ويحسن الظن في الخلق كلهم. Ataupun kanak-kanak yang masih kecil, maka dia akan meletakkan di dalam hatinya sangka baik, husnudzan kepada semua makhluk. ويعتقد أن الناس كلهم أفضل منه. Dan dia akan berkeyakinan ataupun menanamkan di dalam hatinya bahawa semua manusia lebih baik daripada dirinya. يذكر الإمام الحداد. Cuba jika disebutkan tentang Imam Haddad. بأن العالم لو شعر أنه أفضل من الحاضرين. Dan jika ada seorang alim yang menyangka dirinya lebih baik daripada orang-orang yang hadir di dalam majlis. يعني أقرب إلى الله منهم. Itu maksudnya dia menyangka dirinya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. أو أتقاهم. Ataupun dia sangka dirinya yang paling bertakwa di kalangan berbanding dengan orang lain. ولو من واحد. Walaupun dia merasakan dirinya lebih bertakwa berbanding dengan satu orang. قال نعم ممكن الحاضرين هذول يكونوا كلهم أتقياء وأحسن مني لكن زيد هذاك أنا أحسن منه. Jadi mungkin boleh jadi ada orang boleh jadi dia kata semua orang yang hadir majlis pada hari ini mereka lebih baik daripada aku. Tapi kalau aku dibandingkan dengan seseorang yang bernama Zaid, maka aku lebih baik daripada dia. قال سقط من نظر الله. Maka dia akan gugur, akan jatuh daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. لأن عنده نفس إبليسية. Kerana di dalam jiwanya membawa keinginan, di dalam jiwanya dipenuhi dengan keinginan daripada iblis. ولا يعرف آداب. Dan dia tidak tahu adab. تأديب النفس. Dalam menyusun atur ataupun mengekang jiwa dan nafsunya. وقيادتها. Dan juga menjaga dan mendidik jiwa nafsunya. إلا من جالس العلماء. Dan mereka tidak akan mendapatkan perkara-perkara tersebut melainkan mereka duduk menghadap belajar daripada para ulama. يشرق على وجهه نور العلم والتقوى. Kamu akan lihat terpancar daripada wajahnya cahaya ilmu dan juga ketakwaan. والتقوى بماذا تأتي؟ Dan takwa itu dengan bagaimana kamu nak mendapatkan ketakwaan? ليس بالعلم. Bukan dengan ilmu, التربية. akan tetapi dengan tarbiyah. تكتسب التقوى فيعطيك الله العلم. Kamu akan mendapatkan ketakwaan melalui tarbiyah daripada para ulama dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu pengetahuan. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العلماء ومن طلبة العلم ومن يسيرون على منهج العلم، وأن يفتح الله علينا وعلى طلاب العلم والحاضرين أجمعين فتوح العارفين. فقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين، واصلحنا واصلح بنا واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من عباده المقربين. اشرح الله صدورنا وعقولنا وأرواحنا لطلب العلم، ويبارك لنا في هذه المجالس، واجعلها مجالس قبول وإقبال ونور وسرور.
نعرض بها فيها على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأن يشفع لنا وتشفع لنا هذه المجالس في يوم الآخرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمارنا، وأن يبارك في ساعاتنا، وأن يبارك في أيامنا، وأن يبارك في ليالينا، ويجعلنا مباركين بمنه وفضله وكرمه أرحم الراحمين، ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير لطف عافية، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, diakhiri dengan bacaan doa, dan seterusnya saya mohon maaf di atas kekurangan saya di dalam menerjemahkan. Mudah-mudahan dapat diambil istifadah dan dimanfaat daripada apa yang disampaikan oleh Sayyidi Syekh Nias.